Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bihi sudurana wasta'mil bihi abdanana wa atlif bihi alsinatana وقوي به جناننا وأسرع به فهمنا وقوي به عزمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والحمد لله رب العالمين أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya kita sama-sama panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala beri hidayah dan beri taufik kepada kita semua. Juga diberi kita kelapangan masa, sihat afiat, panjangkan lagi usia hingga ke saat ini kita dapat bersama-sama untuk mengikuti pembentangan metodologi qiraat Asim yang mana program anjuran RH Qiraat Center. Selamat datang kepada semua. Kita ucap terima kasih juga kepada Datin Raja yang selaku kepada pengasas RH Qiraat Center, serta terima kasih kepada tim yang mengendalikan melancarkan lagi kelas kita pada malam ini dan seterusnya. Juga terima kasih tahniah syabas kepada semua yang join kelas malam ni. Mungkin ada yang pertama kali baru nak mengikuti pengajian qiraat Asim yang berbeza dengan antara riwayat Warash dan Syu'bah. Jadi kita dah belajar yang kita baca hari-hari Quran itu pun dah termasuk daripada qiraat, dipanggil qiraat Asim, riwayat Hafs. Maka di sana dah selesai, dah mungkin kita dah khatam ataupun masih lagi tak khatam-khatam lagi Hafs. Tapi orang sebut-sebut pasal qiraat kita pun nak berkenalan juga qiraat. Maka saya ucapkan selamat datang, semoga dipermudahkan. Semoga Allah Ta'ala beri kefahaman yang baik kepada tuan-tuan puan-puan semua. InsyaAllah ini adalah ilmu yang berkait dengan Al-Quranul Karim. Maka semoga kita mendapat apa yang Rasulullah SAW sebut, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah, sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran mengajarkannya, insya-Allah. Jadi Ustaz akan share kerana Ustaz tak ada lagi buku yang tulis pasal qiraat Asim. Nota-nota biasa ringkas tu adalah, tapi yang tu tak berani nak bagi takut ada banyak yang kena baiki lagi, belum sempurna. Yang ada tu Warash, Qulun, Hamzah, qiraat 10 surah Ad-Duha, Nas. Yang Asim tu insya-Allah coming soon. Coming soon insya-Allah. Mudah-mudahan dapat terbitkan untuk qiraat Asim. Dan sebenarnya yang menulis usul ataupun metodologi qiraat Asim ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak segerakan buku tu, ada penulis di kalangan asatizah kita seperti Ustaz Rahim Yusof. Dia dah ada usul buku. Jadi boleh dapatkan daripada pada Ustaz Rahim ya, untuk panduan, untuk rujukan ya. Okey, selain daripada buku bahasa Arab tu memang banyak sangatlah. Okey, baik. Di bawah RH Qiraat Center, tolong bacalah apa yang ada sini. Ustaz pun baru nak baca je ni. Qiraat Center, RH Qiraat Center juga mengendalikan bacaan tajwid, CJ sanad untuk 10 qiraat, bahasa Arab fushah dan amiyah. Amiyah ni bahasa kampung lah. Macam dialek kita, orang Melayu kita ada dialek Kelantan, ada dialek KL-nya, Negeri Sembilannya, berbagai. Arab pun gitu juga, dia banyak dialek dia.
Kemudian terdapat semua Quran. 10 qiraat. Ada Quran 10 qiraat dan buku peraturan. Peraturan apa ni? Buku peraturan. Jadi boleh dapatkan di RH Qiraat Center. Okey. Terus okey, ini pertemuan kita yang pertama. Sesi yang pertama qiraat Asim, dan sebenarnya pembincangan tentang qiraat Asim ini tak adalah banyak sangat. Kalau nak habiskan malam ni pun dah boleh. Tapi manakala nota tak siap, jadi tak boleh habiskan lagi lah. Jadi insyaAllah kita habiskan mungkin 2 kali pertemuan atau paling-paling banyak pun 3. Paling banyak pun 3. Maksudnya Ustaz akan bentang secara laju sangat. Kita bawa pelan-pelan. Semoga tuan-tuan dan puan-puan tak ketinggalan. Ya, insyaAllah. Okey. Sebelum daripada kita bincang pasal metodologi qiraat Asim ini, seperti biasa masuk kepada usul yang baru, metodologi yang baru. Ustaz akan ulang-ulang sekali lagi nama-nama imam-imam qiraat. Kerana mungkin ada yang baru masuk, baru nak berjinak dengan ilmu qiraat. Jadi malam ni dia dapat berkenalan secara ringkas nama-nama, berkenalan dengan nama-nama dia. Ya. Tentang imam qiraat berserta perawi. Perawi itu merujuk kepada murid kepada imam tersebut ataupun murid yang secara perantaraan. Itu dipanggil perawi. Orang yang kembangkan ilmu daripada tok guru. Dia dipanggil perawi. Ya. Okey. Baik. Imam qiraat ni dia ada 10 imam. Ada 10 imam dan sebenarnya ramai lagi. Tetapi dihadkan ataupun telah dikumpulkan oleh Imam Ibnu Al-Jazari, Imam Asy-Syatibinya. Imam Syatibi dia kumpulkan sebanyak 7 saja, manakala Imam Ibnu Al-Jazari dia kumpul sampai 10. Jadi kita ambil yang paling banyak 10. Lebih daripada 10 adalah qiraat yang orang panggil qiraat syadz, qiraat yang tak boleh diterima lah, tak boleh baca dalam solat. Tapi belajar tu boleh, nak baca dalam solat tak boleh. Tapi kalau qiraat 10, mana-mana qiraat daripada 10 ini, maka boleh kita nak baca dalam solat boleh, luar solat pun boleh. Pertamanya ialah Nafi'. Imam Nafi'. Alhamdulillah kita dah selesai. Metodologi riwayat Qalun dah selesai. Metodologi riwayat Warash pun dah selesai. Tuan-tuan dan puan-puan yang nak belajar yang ni mungkin baru masuk, ingatkan belum lagi Qalun Warash, kita ada dalam rakaman. Boleh rujuk kepada YouTube. Kak Lina ada. Boleh rujuk pada YouTube Kak Lina punya, Lina Sanad. Sanad yang paling tinggi tu, Lina Sanad. Jadi boleh rujuk kepada dia. Ataupun puan-puan boleh rujuk di RH Qiraat pun ada juga Ustaz rasa. Dan Ustaz sendiri pun ada. Kalau setiap pagi, jam 7 pagi hingga 8 pagi, tuan-tuan dan puan-puan untuk mengetahui atau belajar riwayat Warash, ada kelapangan masa boleh ikuti di Facebook. Muhammad Amiri Qiyas. Okey, kemudian Ibnu Katsir. Imam yang kedua ialah qiraat Imam Ibnu Katsir. Alhamdulillah kita pun juga baru selesai pembentangan metodologi bagi qiraat Ibnu Katsir yang merangkumi riwayat Al-Bazzi dan Kumbul. Baru je selesai 2 minggu yang lalu. Minggu lepas kita cuti kan. 2 minggu yang lalu dah selesai. Ini pun ada rakamannya. Kemudian yang ketiga ialah Imam Abu Amr. Kalau nak ikutkan susunan, kita akan belajar ialah Abu Amr. Tapi kita skip dulu. Kita ambil yang nak bincang malam ni Asim dulu. Mengandangkan ramai yang nak berkenalan dengan qiraat, maka dibentangkan dulu yang senang ataupun sebagai orang panggil gabungan kepada Imam Hafs, gandingan kepada Imam Hafs menjadikan satu qiraat iaitu qiraat Asim. Sebab itu kita buat malam ni terus kepada qiraat Asim. Jadi kalau ikut susunannya ialah Abu Amr. Tak ada masalah. Nak lompat terus sampai ke yang ke-10 terus pun boleh juga. Tak ada masalah ya. Bukan menjadi wajib ikut 1, 2, 3 dalam pengajian ini. Ya. Okey.
Jadi yang ketiga ialah Abu Amr. Abu Amr perawinya ialah Ad-Duri dan As-Susi. Ad-Duri dan As-Susi. Ada riwayat-riwayat yang masih lagi diamalkan oleh umat Islam. Yang baca dengan riwayat-riwayat ini. Ada riwayat yang tak diamalkan lagi. Kalau tengok Qalun, Warash ada. Kalau Bazi, Qombol, setahu Ustaz tak ada lagi. Yang baca dan negara yang amalkan bacaan tersebut lah maksudnya. Tak ada. Kalau Abu Am, Ad-Duri dengan Susi, yang masih lagi diamal ialah Ad-Duri. Seperti di Sudan baca riwayat Ad-Duri. Ya. Okey. Terusnya yang keempat, imam yang keempat ialah Ibnu Amir. Perawinya ialah Hisham dan Ibnu Zakwan. Ini yang nombor 4. Ini juga setahu Ustaz tidak ada negara yang amal bacaan tersebut. Ya. Kalau nak kira kan kebanyakan umat Islam di dunia ini baca riwayat Hafs lah yang biasa kita baca hari-hari itu. Okey, yang kelima. Yang kelima inilah yang kita nak belajar metodologi dia, usul dia, kaedah bacaan dia, iaitu Imam Asim yang mana mempunyai dua perawi juga iaitu Syu'bah dan Hafs. Kalau Hafs tak asing lagi bagi kita. Hafs dah memang kita selalu hari-hari dah baca Hafs. Dan tajwid pun kita dah belajar daripada kecil lagi. Kalau sekolah darjah 1 dengan Hafs. Mula dengan Bismillahirrahmanirrahim terus kaedahnya dah belajar tajwid Hafs. Jadi kita nak lengkapkan qiraat Asim, maka kita belajar lagi dipanggil Syu'bah. Kalau kita hanya tahu Hafs, belum lengkap lagi dikatakan qiraat Asim. Kita cuma tahu satu cabaran saja daripada Asim, iaitu Hafs saja. Jadi untuk kita nak lengkapkan qiraat Asim sebagai tambahan ilmu kita belajar riwayat Syu'bah. Jadi mudah-mudahan faham betul-betul Syu'bah. Nanti ada masa, ada ruang, tuan-tuan dan puan-puan boleh talaki pula riwayat Syu'bah. Bila dah selesai khatam Hafs, mungkin boleh cuba belajar riwayat Syu'bah. Ya. Adalah sedikit, nanti kita tengok sedikit sebanyak beza antara Syu'bah dengan Hafs. Tak adalah banyak sangat, sedikit saja. Ya. Okey, kemudian yang keenam ialah Hamzah. Hamzah, alhamdulillah kita pun dah selesai metodologi qiraat Hamzah yang kita buat setiap hari Selasa petang dan 5 sampai 6.30 petang. Metodologi dah selesai, sekarang kita dah masuk kepada praktikal. Praktikal dah pun masuk juz yang ketiga, surah Ali Imran. Jadi dah selesai dah metodologi dia. Alhamdulillah dah makin faham, dapat menguasai bacaan qiraat Hamzah lah. Ustaz boleh buat penilaian seperti itu. Bermula daripada juz 1 lagi baca, alhamdulillah dah makin faham peserta apa yang ikuti setiap kali kelas kita. Sehingga Ustaz pun dah tak tahu nak tanya apa, semua macam dah boleh semua. Okey. Yang ketujuh ialah Al-Kisai. Yang ketujuh Imam Al-Kisai yang mana mempunyai dua perawi juga, Al-Laits dan Ad-Duri. Ya, Al-Laits dan Ad-Duri. Jadi 1 sampai 7 ini adalah imam-imam yang disusun oleh Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi dia karangkan sebuah kitab dalam bentuk qasidah yang terkenal sebagai Matan Asy-Syatibiyah. Matan Asy-Syatibiyah, dan kita pun selalu sebut Thariq Syatibi, Thariq Syatibi. Jadi Imam Asy-Syatibi dia kumpulkan 7 qiraat. Manakala yang nombor 8 pula dan 9, 10 itu adalah imam-imam yang dihimpun oleh Imam Ibnu Al-Jazari. Ya. Imam Ibnu Al-Jazari, iaitu yang ke-8 Abu Ja'far, perawinya ialah Ibnu Wardan dan Ibnu Jammas. Ibnu Wardan dan Ibnu Jammas. Yang ke-9-nya ialah Yaqub. Yaqub perawinya ialah Ruwais dan Rauh. Manakala yang terakhir sekalinya dipanggil terkenal dengan nama Khalaf Al-Ashir. Khalaf, namanya Khalaf Al-Ashir itu maknanya ke-10. Khalaf yang ke-10. Oleh kerana sebelum ni dah ada nama Khalaf, duduk pada nombor 6. Ni ada nama Khalaf
kepada Imam Hamzah yang kembangkan bacaan Hamzah, dia juga mempunyai bacaannya tersendiri yang ada perawinya sendiri, iaitu Ishaq dan Idris. Jadi 8, 9, 10 adalah dihimpun oleh Imam Dari, dikumpul dalam bentuk qasidah yang dipanggil sebagai Ad-Durrah, matan Ad-Durrah. Okey, jadi kita ada Syatibiyah, ada Ad-Durrah. Dua torik yang berbeza antara Syatibi dengan Ad-Durrah, kerana Syatibi dia fokus kepada 7, yang Ad-Durrah dia fokus kepada 3. Jadi 7 campur 3 menjadikan jumlahnya 10. Kemudian Imam Ibnu Al-Jazari juga dia himpunkan kiraat bermula daripada imam nombor 1 sampai imam nombor 10 dalam kiraat yang berbeza lagi daripada Syatibi, berbeza juga dengan Ad-Durrah yang dipanggil sebagai Tariq At-Tayyibah. Itulah latar belakang sedikit sebanyak tentang ilmu kiraat. Maknanya begitu banyak, ya. Banyak tentang cara pembacaan Al-Quran. Yang kita tahu hanya satu baru, Hafs, okey, yang baru belajar Hafs. Di sana ada 20 riwayat jumlah kesemuanya. Setiap imam ada 2, jadi 20. Kita tahu satu bermakna 19 lagi. Kalau yang dah lama belajar, mungkin dah belajar kiraat-kiraat lain, alhamdulillah dah tak lama lagi nak habis satu, ya. Okey. Baik, sekali lagi kita nak tunjukkan di sini kiraat Asim, Syu'bah dan Hafs. Okey, ini yang kita akan bincang. Mungkin 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan. Baik. Yang pertama, kita cuba mengenali dulu siapa dia Imam Asim. Okey, kita kenal Imam Asim. Asim je dulu. Yang Hafs, yang Syu'bah dengan Hafs tu mungkin pertemuan yang akan datang. Kita kenal dulu Imam Asim. Dah lama kita ngaji Quran. Siapa dia Imam Asim? Imam Asim ni tu guru kita lah. Walaupun kita tak sempat jumpa dia, tapi kita belajar dengan guru kita. Guru kita tu belajar daripada gurunya. Gurunya belajar daripada gurunya. Gurunya. Sampailah nama Imam Asim. Dia mesti akan jumpa Asim. Yang kita baca Quran hari-hari ni mesti sampai kepada nama Asim. Dia tak akan pergi kepada imam yang lain. Sebab itulah bacaan yang kita amal, ya. Okey, Asim ini nama penuhnya ialah Asim bin Abi An-Najud Al-Kufi Al-Asadi. Maknanya dia orang Kufah. Dan ada pendapat mengatakan nama ayahnya ialah Abdullah. Nama ibunya ialah Bahdalah. Dan dia merupakan qori. Ini pangkat lah. Pangkat kepada orang yang pakar dalam ilmu qiraat. Qori dan mukri. Mukri tu paling tinggi lah. Ya? Macam kita lah ada Datuk Seri, Tan Seri dan sebagainya. Tapi yang ni dapat pangkat qori dan mukri. Mukri ni orang yang tahu semua qiraat. Seluk-beluk tentang bacaan ilmu Al-Quran. Okey. Mukri Kufah selepas daripada Abi Abdul Rahman As-Sulami. Itu gurunya. Mana selepas daripada Abdul Rahman As-Sulami, dialah orang yang mengambil alih yang membimbing bacaan Al-Quran waktu itu. Dan suaranya merdu dalam pembacaan Al-Quran serta seorang yang fasih. Ya. Berkata Abdullah bin Ahmad Hanbal, pernah aku bertanya kepada ayahku tentang pribadi Imam Asim. Maka ayahku berkata bahawa dia adalah seorang lelaki yang soleh dan thiqah. Ini pujian daripada ulama-ulama juga kepada Imam Asim. Seorang yang soleh, dia juga seorang yang thiqah. Thiqah ni orang yang boleh dipercayai. Orang yang tak menipu. Itu dapat gelaran thiqah. Dan beliau ni termasuk dalam kalangan tabi'in yang sempat bertalaqi qiraat dengan beberapa orang qurra yang masyhur
antaranya ialah Abu Abdurrahman Abdullah bin Habib As-Sulami. Itu tok guru dia. Dan Abu Maryam Zir bin Hubaish. Itu selain daripada Abdurrahman As-Sulami, dia juga ambil bacaan daripada Zir bin Hubaish. Dan Abu Abdurrahman pula, tok gurunya tadi, ambil bacaan daripada Uthman bin Affan. Ni kita tengok macam mana kesinambungan bacaannya, silsilah bacaannya bersambung sampai kepada Rasulullah. Abdurrahman As-Sulami itu ambil daripada Uthman bin Affan. Ambil daripada Ali bin Abi Talib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit dan Abdullah bin Mas'ud. Itu antara guru-guru kepada Abdurrahman As-Sulami. Dan kesemua sahabat ini mengambil bacaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu track ikut Abdurrahman As-Sulami. Manakala gurunya Zir bin Hubaish, dia ambil bacaannya daripada Uthman dan juga Ibnu Mas'ud. Dan kedua-dua sahabat ini ambil bacaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan tunjuk dalam bentuk cartalah, senang. Ini teks mungkin tak berapa nak nampak jelas sangat. Baik. Imam Asim pernah berkata kepada Abu Bakar bin Ayyash, iaitu Syu'bah, aku telah ditimpa sakit selama 2 tahun. Dan tatkala aku baca kembali Al-Quran, maka tiada didapati kesalahan walaupun satu huruf. Maknanya Allah Ta'ala masih menjaganya, ingatan dia tu kuat walaupun dia tu sakit hampir 2 tahun. Jadi kalau kita sakit tu sehari 2 hari tu, kita ingat baliklah Asim ni pernah sakit 2 tahun. Kan? Kita sehari 2 hari pun dah menggelabah dan sebagainya. Jadi Imam Asim diuji lagi hebat. Apapun dia selepas daripada sembuh, sihat balik, dia baca Quran kembali, maka tidak ada kesalahan. Masih lagi kuat dengan baik. Tiada seorang pun yang tahu tarikh lahirnya. Tapi wafatnya di Kufah tahun 127 Hijrah. Dan perawi yang masyhur seperti yang disebutkan tadi ialah Syu'bah dan Hafs. Bacaan yang tersebar luas sekarang ini ialah bacaan Hafs daripada Asim. Walaupun Syu'bah ambil daripada Asim, Hafs ambil daripada Asim, yang menjadi amalan bacaan kebanyakan umat Islam seperti yang Ustaz sebut tadi ialah bacaan Hafs. Termasuklah kita di Malaysia ataupun di Singapura ataupun di Indonesia. Imam Hafs yang merupakan perawi kepada Asim pernah berkata, Imam Asim menyatakan kepada aku. Ini satu hari Imam Hafs murid kepada Asim lah ni. Dia kata kepada kepadanya, qiraat yang aku bacakan padamu ialah qiraat yang aku ambil daripada Abi Abdurrahman As-Sulami, yang mana diambil daripada Ali bin Abi Talib. Manakala qiraat yang aku baca pada Abu Bakar bin Ayyash ialah qiraat yang aku ambil daripada Zir bin Hubaish daripada Ibnu Mas'ud. Okey, ini Ustaz betulkan sikit. Tak ingat nak betulkan yang tajuk tu. Okey. Iaitu sanad qiraat Asim. Sanad qiraat Asim yang mana bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Ustaz sebut tadi dalam bentuk catatannya beginilah, kita boleh tunjuk supaya lagi jelas, faham. Okey, tengok. Okey. Baik, kalau tengok daripada bawah tu, Hafs dengan Syu'bah ambil daripada Asim, dan laluan Asim pula ada 2. Gurunya daripada Abdurrahman As-Sulami pergi kepada Ali, pergi kepada Rasulullah.
daripada Asim yang ambil daripada Zaid bin Hubaysh pergi kepada Abdullah bin Mas'ud, pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya di situlah timbulnya perbezaan bacaan antara Syu'bah dengan Hafs. Walaupun dia seguru seperti mana teks yang akhir tadi, kisah yang terakhir tadi Ustaz sebut, walaupun Hafs dengan Syu'bah ni dia seguru dengan Asim, tetapi ada bezanya antara dua bacaan ini, antara dua perawi ini. Kenapa? Kerana Asim ajar kepada Hafs mengikut apa yang diambil daripada gurunya Abdul Rahman As-Sulami. Manakala apa yang diajar kepada Syu'bah pula ialah apa yang diambil daripada gurunya daripada Zaid bin Hubaysh. Jadi oleh kerana guru yang berbeza yang diambil dari oleh Asim ajar kepada muridnya juga berbeza. Sebab itu berlaku perbezaan bacaan. Mungkin kita akan timbul persoalan. Kita tertanya-tanya, kenapa boleh jadi berbeza sedangkan gurunya sama? Macam tuan-tuan dan puan-puan belajar dengan ustaz misalnya. Macam mana boleh berlaku perbezaan sedangkan ustaz ajar benda yang sama? Itu ajar pada tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin ustaz akan ajar pada pelajar-pelajar yang lain, pelajar-pelajar lain cara yang lain bacaan pula. Kenapa? Pasal ustaz pun berbeza-beza guru. Jadi begini, yang ni Asim, itulah sebabnya beza antara Syu'bah dengan Hafs. Jadi jelas ya. Kerana guru yang berbeza-beza. Okey. Selesai biografi. Terusnya kita pergi kepada bab basmalah. Dia macam ni tuan-tuan dan puan-puan, kita belajar yang metodologi Syu'bah ini ataupun konstan berkenaan dengan metodologi qiraat Asim ini, ustaz tak ajarlah tentang hukum macam nun sakinah atau tanwin yang basic punya tajwid tu. Nun sakinah, tanwin, pecahlah pada izhar, idgham, ikhfa, iqlab, ataupun makharijul huruf wa sifatuha, ataupun bincang pasal mim sakinah, ataupun hukum-hukum yang asas tajwid lah. Kenapa? Kerana yang tu bacaan antara Hafs dengan Syu'bah tu adalah sama, dan yang tu juga menjadi asas tajwid kepada mana-mana imam-imam qiraat, kecuali ada sikit sebanyak yang berbeza ya. Jadi yang mana ustaz sebut di sini untuk kita ambil perhatian, ada perbezaan-perbezaan bacaan antara Hafs dengan Syu'bah, ataupun untuk kita lebih jelas faham, uraian hukum di sini adalah hukum yang sepakat antara Hafs dengan Syu'bah. Seperti tajuk bab basmalah. Tajuk bab basmalah perlu dihuraikan untuk menjelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin dah belajar Nafi', Qalun Warash, yang dah belajar Ibnu Katsir, yang dah belajar Hamzah. Jadi ustaz perlu highlightkan tajuk ini, bab basmalah. Bincang pasal bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dalam perbincangan ini kita akan bahagi kepada beberapa bahagian. Yang pertamanya ialah ingin dibincangkan berkenaan dengan bagaimana kita nak menyambung di antara dua surah. Kita selesai satu surah, kita nak baca surah yang baru. Kita selesai contohnya surah Fatihah sampai waladdallin. Kemudian kita kebetulan rajin lagi nak baca pula surah Baqarah. Alif Lam Mim. Nak sambung lagi surah Al-Baqarah. Apa yang perlu kita sebut? Kena baca bismillah ke tak payah baca bismillah? Waladdallin terus alif lam mim ke, atau waladdallin kena letak bismillahirrahmanirrahim dulu, atau macam mana? Itu bahagian yang pertama. Kecuali bila sampai surah At-Taubah ada bahagiannya tersendiri. Baik. Sekarang ini kita cuba tengok di antara dua surah, bila kita nak sambung seperti yang Ustaz bagi contoh tadi, surah Fatihah masuk surah Baqarah, atau surah Baqarah kita nak sambung ke surah Ali Imran, ataupun surah Ali Imran nak sambung ke surah An-Nisa, dan seterusnya lah. Maka di sini Asim, bagi qiraat Asim, boleh dibaca dengan basmalah. Maknanya dipisahkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang memang kita selalu buat gitu dah. Dah betul lah tu. Itu dah qiraat Asim lah tu. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan kena faham. Kalau ustaz kata qiraat Asim, bermakna ia merangkumi Hafs yang selalu kita baca, yang dah belajar lama pun, yang dah belajar lama tu,
dan juga Syu'bah. Maknanya kalau kata Asim, ia membawa dua-dua perawi tersebut. Syu'bah dengan Hafs sama. Tapi kalau Ustaz kata ini bacaan Syu'bah, menunjukkan Hafs bacaannya lain. Atau Ustaz kata ini bacaan Hafs, ini merujuk kepada Syu'bahnya mungkin berbeza dengan Hafs. Tapi bila Ustaz kata ini bacaan Asim, ia menunjukkan Syu'bah dengan Hafs tu adalah sama, ya. Boleh faham, ya? Okey. Jadi dalam bab basmalah ini, di antara dua surah kita nak sambung, perlu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kena letak bismillah. Bila kita letak Bismillahirrahmanirrahim, maka di sana boleh tiga wajah. Ya, tiga wajah. Kalau nak cakap Arab, qat'ul jami', itu wajah pertama. Qat'ul jami'. Okey. Itu kalau cakap Arab. Kalau kita cakap Melayu, putus kesemuanya. Putus kesemuanya tu maknanya berhenti kesemuanya. Waladdallin. Ada contoh dalam ni rasanya. Okey, contohnya. Kita baca surah Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan kita berhenti biasa kan? Kita berhenti. Lepas tu rajin nak sambung pula Baqarah. Kita pun baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berhenti. Kemudian baru kita baca Alif Lam Mim. Saya yakin tuan-tuan dan puan memang dah buat pun. Dan itu adalah wajah yang pertama. Wajah pertama bagi qiraat Asim, Hafs ke Syu'bah ke sama. Cara bacanya begitu. Okey. Kemudian cara yang keduanya ialah, kalau kita tengok cara yang kedua ialah waqaf akhir surah. Waqaf akhir surah ni umumlah. Surah Fatihah, surah Baqarah dan sebagainya. Kemudian sambung basmalah dengan awal surah. Yang ni beza dengan yang pertama. Kita berhenti di akhir surah, contohnya okey, kita habis dah surah Baqarah. Tadi Fatihah masuk surah Baqarah kan. Kita pun baca lagi, tak sedar. Rupa-rupanya sampai habis surah Baqarah. Kan, rajin betul. Baca. Habis surah Baqarah. Tak pernah aku habis surah Baqarah. Kalau surah Al-Ikhlas biasa habis. Qul huwallahu ahad sampai berapa kali kan. Tapi ini kali ini betul-betul rajin, betul-betul seronok, betul-betul asyik kita kata sampai habis surah Baqarah yang ada 3 juzuk tu. Ambil 3 juzuk. Pernah tak buat gitu? Rasa tak pernah kan? Ini cerita aja. Tapi mungkin orang dah ada yang pernah baca gitu. Okey. Baik. Dia pun bacalah anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dia berhenti. Dia berhenti situ. Bila sebut berhenti, bernafaslah. Kalau berhenti tak bernafas, dia tak panggil berhenti. Dia panggil saktah. Kita senyap kafirin, tapi tak bernafas, tak bernyawa pun. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim, itu dipanggil saktah. Jadi kalau dah berhenti kafirin, bernafaslah. Okey, nak minum air tu bolehlah. Jangan makan nasi sudah. Ini panjang cerita. Kalau nak makan nasi tu kena sadaqallah dulu. Okey. Baik. Kemudian kita pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Mi alif. Terus mi alif itu maknanya sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Mi alif lam mim. Itu sambung bismillah dengan alif lam mim. Okey. Itu cara yang kedua. Itu kalau kita baca surah Ali Imran. Itu sambung dengan Ali Imran. Kalau kita nak terus sambung kepada surah yang lain pun boleh. Contohnya ambil Qul a'udzu birabbin nas terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi gitu. Ya. Jangan kita nak sambung. Kita nak ambil wajah kedua, nak sambung bismillah. Tapi kita matikan mim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu. Macam tu salah. Kalau nak sambung, kena hidupkanlah mim tu. Bismillahirrahmanirrahim. Miqul. Kena kata miqul. Tak boleh matikan mim. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga ialah dipanggil waslul jami'. Itu kalau cakap Arab pun waslul jami'.
maknanya apa? Sambung ke semuanya. Sambung semua. Sambung semua, tak berhentilah. Daripada akhir surah, kemudian masuk surah yang baru. Contoh yang sama, surah Al-Baqarah, nak sambung surah Ali Imran. Masuk Bismillah, sambung lagi Alif Lam Mim. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Itu kalau nak sambung semua. Ya. Jadi 3 wajah yang kita boleh buat bila mana kita letakkan Bismillahirrahmanirrahim. Inilah bacaan bagi siapa? Qiraat Asim, riwayat Syu'bah dan Hafs. Okey, selesai bahagian yang pertama. Bila kita terusnya kita ambil bahagian yang kedua. Sebenarnya bincangan ini tuan yang dah lama belajar tajwid, dah lama lah faham benda ni. Cuma mungkin tertanya-tanya, Syu'bah sama ke tak dengan Hafs? Rupanya sama. Jadi apalah kita kira ulang kaji. Ya. Yang bahagian kedua pun sama juga bagi Asim, iaitu bila mana kita nak sambung surah surah dan surah At-Taubah. Mana-mana nak sambung dengan surah At-Taubah, maka kita boleh buat 3 wajah. Pertama dipanggil Al-Qat'u, putus. Akhir surah kita putuskan dengan surah At-Taubah. Jadi boleh bernafas. Innallaha bikulli syai'in alim. Kita boleh bernafas. Kemudian kita sebut bara'atum minallahi wa rasulih. Dah tak ada bismillah. Tak ada bismillah. Ayat innallaha bikulli syai'in alim itu adalah merupakan akhir surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ni dia duduk berdekatan bersebelahan dengan surah At-Taubah. Maknanya selepas Al-Anfal masuk At-Taubah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan baca surah Al-Baqarah misalnya, ataupun surah Fatihah lah, habis waladdallin, nak terus lompat ke surah At-Taubah pun ini juga wajah yang dibaca. Kita berhenti waladdallin, kita pun terus baca, bernafas dulu, kemudian baru baca bara'atum minallahi wa rasulih. Boleh. Ya? Tak semestinya surah yang duduk dekat dengan Taubah saja boleh buat gini. Mana-mana surah. Syaratnya ialah surah tersebut berada sebelum Taubah. Kita bilanglah sebelum Taubah, Fatihah, sebelum Taubah, Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah. Ya? Jadi masuk kepada surah At-Taubah. Kalau yang duduk sebelumnya, maka kita boleh buat 3 wajah. Pertamanya Al-Qat'u. Okey, Al-Qat'u. Baik. Bagaimana pula kalau surah yang selepas Taubah? Contohnya selepas Taubah surah Yunus. Ya, surah Yunus, lepas tu surah Hud, lepas tu surah Yusuf. Dan seterusnya lah, habislah 114 surah tu. Mereka cerita, maknanya misalnya di habis surah lah, dikata contohnya di habis surah Yunus. Bila di habis surah Yunus, dia nak patah balik masuk surah Taubah. Daripada bawah nak naik atas. Macam mana nak baca tu? Nanti kita sebut lepas ni ya. Ini kita fokus kepada surah-surah yang berada sebelum At-Taubah. Boleh 3 wajah. Baik. Yang keduanya ialah kita boleh buat waslul jami', sambung semuanya. Innallaha bikulli syai'in alimun dengun ya, alimun bara'atun minallah. Ikhlas di situ bacaannya. Okey, dipanggil waslul jami'. Baik, kalau baca Fatihah contohnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin bara'atun minallah. Jadi nabara'atun minallah. Itu waslul jami'. Terusnya yang ketiga ialah kita baca wajah as-sakt. Wajah sakta. Innallaha bikulli syai'in alim. Saktah di situ. Bila sebut saktah, tuan-tuan dan puan-puan berhenti seketika, senyap dulu, suara tak boleh bercakap apa-apa, diam sekejap. Tempoh diam itu hanya 2 harakat. Okey, 2 harakat.
Lepas itu dia tak boleh bernafas ya. Kemudian baru kita baca bara'atum minallah. Itu dipanggil wajah saktah. Katakan nak ambil surah Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saktah sekejap. Bara'atum minallahi wa rasulih. Boleh baca wajah yang ketiga, saktah. Okey, ini 3 wajah yang boleh dibaca bagi mana-mana surah yang berada sebelum taubah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah tuan-tuan dan puan-puan nak baca surah yang terletak selepas taubah, nak sambung ke surah At-Taubah, ya, contohnya kita habis surah An-Nas, minal jinnati wan nas, terus nak pergi ke surah Taubah, maka ketika itu kita hanya boleh baca dengan wajah yang pertama sahaja, al-qat'u. Tak ada lagi wajah yang tadi al-waslu, tak ada, wajah saktah pun tak dibaca. Okey, ini yang bahagian kedua. Baik, semuanya tak baca bismillahirrahmanirrahim. Ini kita maklumlah ya. Ini kita sedia maklum, surah Taubah tak dibaca bismillahirrahmanirrahim. Lagipun dalam Quran dia tak tulis pun bismillah. Okey, habis. Terusnya kita tengok tajuk yang ketiga. Tajuk yang ketiga bincang pasal mad dan qas. Mad dan qas. Sebenarnya tajuk ini kalau tak dibincangkan pun tak ada masalah. Kerana antara Syu'bah dengan Hafs dia sama saja. Dari segi qadar harakat sama saja. Tapi sebagai untuk bagi penjelasan ataupun kefahaman lagi kepada yang dah banyak qiraat lain, dah belajar, kolon dah tahu berapa harakatnya semuanya. Jadi kita tengok Syu'bah ni berapa harakat untuk mat sekian-sekian ya. Kita tengok. Okey, perbincangan dalam bab ini hanya melibatkan 2 jenis mat sahaja. Yang pertama mat munfasil, dan Ustaz masukkan mat silah tawilah tu sama dengan mat munfasil. Yang keduanya ialah mat muttasil. Mat-mat yang lain tak dibincangkan kerana dia adalah juga sama antara Syu'bah dengan Hafs tu sama, dan juga banyakkan sama dengan qiraat yang lain. Okey. Pengertian mat. Mat bermaksud memanjangkan suara. Ini macam pernah bentang pasal Ibnu Katsir. Sama ya tuan-tuan puan. Ustaz copy paste saja yang Ibnu Katsir. Untuk raikan kepada mungkin yang baru ikuti. Mat bermaksud memanjangkan suara dengan salah satu daripada huruf mat yang 3. Bila kata mat, mesti ada huruf salah satu daripada 3, iaitu alif, sebelum alifnya baris di atas. Ataupun waw, waw yang mati, sebelumnya baris di hadapan. Ataupun ya mati, sebelumnya baris di bawah. Jadi sebelumnya tu kita kena tahu. Itu pasangannya. Jadi apabila salah satu daripada huruf ini bertemu dengan hamzah qata' ataupun huruf mati, maka kepada panjang. Manakala qas pula merujuk kepada bacaan pendek. Qas ni makna pendek. Kita biasa sebut solat qasar. Solat pendek lah tu. Yang 4 jadi 2, tu qasar lah tu. Ya. Jadi qas ini bermaksud memanjangkan huruf mat dengan kadar mat asli, iaitu 2 harakat tanpa sebarang penambahan ke atasnya. Ini istilah je tuan-tuan dan puan-puan semua, istilah. Kalau orang tu baca 2 harakat, 2 harakat, 2 harakat, kita sebut, oh awak baca qas ya. Faham tak? Baca qas. Ni kita cakap Arab lah. Kalau nak cakap Melayu pun boleh. Oh awak baca pendek ya. Kan? Boleh. Nak cakap Inggeris pun boleh. Kan? Kalau cakap Arab, ini oh awak baca. Kalau katakan dibaca panjang, kita kata, oh awak baca mat ya. Itu istilah saja. Jadi biasanya kalau istilah mat di situ, dia lebih merujuk kepada kadar harakat tu agak panjang. Ya. Kalau kata qas, dia fokus kepada 2 harakat. Baik. Berhubung dengan mat, kita ambil yang pertamanya mat muttasil bagi Imam Asim,
bacaannya ialah 4 atau 5 harakat. Boleh 4, boleh 5. Okey, ini mengikut tarik Syatibi. Boleh 4, boleh 5 harakat. 4 dengan 5 ni dekat-dekat aja. Ya. Baik, macam mana nak kenal mad muttasil? Bagi yang dah lama belajar tu dia dah tahulah, dah faham macam mana nak kenal mad muttasil. Okey, saya sebut di sini mad muttasil berlakunya bila huruf mad bertemu hamzah dalam satu kalimah. Sebagai contoh yang Ustaz bawa di sini ialah kalimah jaa. Nampak alif. Sebelum alif baris atas. Itu poin dia penting juga tu. Sebelum alif baris atas. Selepas alif ada hamzah. Soalnya ialah hamzah dengan alif ini adakah dia duduk dalam satu rumah ke atau rumah lain-lain? Kalau rumah kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, kita tahulah. Kan? Nampak dia duduk dalam apa ni, kita kenal lah rumah dia. Tapi masalah ini, bahasa Arab ni, kalau tak faham maksud, mungkin agak susah untuk kita nak kenal ini satu kalimah aja. Jaa, ini satu kalimah aja. Bukan dua kalimah. Kan? Kalau kita tahu bahasa Arab, senang. Jaa maknanya datang. Bila sebut datang, itu satu kalimah lah. Bukan da satu kalimah, tang kalimah lain. Tak. Baik. Ada juga cara yang mudah untuk kita ataupun membantu kita boleh mengenali ianya adalah satu kalimah walaupun kita tak faham maksudnya. Kita lihat selepas daripada alif itu ada huruf hamzah. Hamzah itu tak bertongkat atas alif ataupun tak duduk di bawah alif. Ini biasa asatizah ajar kan. Kalau nak kenal dia ni satu kalimah ya, nampak lepas alif ada hamzah. Hamzah tu dia duduk seorang dia. Seorang diri dia duduk situ. Dia tak ada alif. Atasnya tak ada alif, bawahnya pun tak ada alif. Sebelahnya pun tak ada alif. Itulah mad muttasil. Berapa harakat? Panjang 4, ja 4 atau 5, ja 5 harakat. Ya, boleh buat. Okey. Kemudian ini huraian kepada mad tadi. Okey, jim, alif, hamzah. Okey, baik. Apabila salah satu daripada huruf mad bertemu dengan huruf hamzah, kotak dalam satu kalimah. Okey, jaa. Ada azan kedua pula, tuan-tuan dan puan. Sini isyak lewat. Kita bagi lalu dulu azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Allahu Akbar. Okey, terusnya mad munfasil. Mad munfasil. Mad munfasil ni pula ialah bila salah satu daripada huruf mad dah sebut tadi ada 3, alif sebelumnya baris atas, waw sebelumnya baris depan,
Ya sebelumnya baris bawah, dia kena sebut gitu. Kalau kita nak kata mat, dia kena sebut bukan alif waw ya. Tak, sebelumnya apa? Sebelumnya apa? Sebelumnya apa? Ya. Bila bertemu dengan hamzah qata pada awal berikutnya, kalimah yang lain, awal kalimah berikutnya. Okey. Jadi bacaannya ialah dibaca dengan 4 atau 5 harakat juga. 4 atau 5 harakat juga. Inna a'tainaka contohnya kan. Dia sama kadar harakat ni mak mufassir dengan mak muttasil bagi bacaan Asim 4 atau 5 harakat. Inna satu kalimah. A'tainak kalimah lain. Inna ada alif. Sebelum alif bagi atas. Selepas alif, alif tu mat, jumpa hamzah. Hamzah tu kalimah lain. Macam mana kita nak tahu dia kalimah lain? Senang saja, nampak hamzah tu berada atas alif. Ataupun hamzah berada bawah alif. Ataupun hamzah berada sendiri, dia duduk seorang-seorang tapi ada alif sebelahnya. Itu pun juga adalah cara kita nak kenal ia adalah mad munfasil, mad jaiz munfasil. Bila kita kenal mad munfasil di sini, maka kita ingat kadar harakatnya 4 atau 5 dan kita faham. Iaitu ianya dibaca panjang bila sambung. Inna a'tainakal kautsar bila sambung. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan berhenti, inna tak jadi mad munfasil lah. Dia jadi mad asli. Itu basic punya tajwid ya. Inna 2 harakat je sebab tak sambung. Maknanya mad munfasil ni dia berlaku bila sambung. Tapi mad muttasil yang tadi, mad muttasil yang tadi, kita henti ke, kita sambung ke, dia tetap dibaca dengan 4 atau 5 harakat dan dia tetap dipanggil namanya mad muttasil dan dia wajib baca panjang lebih daripada 2 harakat. Maka kita dalam bacaan kita dikhususkan 4 atau 5 harakat. Okey, baik. Okey. Baik. Ini sebagai contoh untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Di sana walaupun Ustaz sebut tadi, kalau kita nak kenal mad munfasil ialah nampak hamzah berada atas alif. Okey, ni hamzah berada atas alif ataupun duduk bawah alif, itu adalah mad munfasil. Tapi perlu kita tahu dalam Quran dia ada 2 tempat yang dia buat macam ni, hamzah berada atas alif, dia bukan mad munfasil tapi dia adalah mad wajib muttasil. Tuan-tuan dan puan-puan berhenti pun dia tetap baca panjang. Inni uridu an tabu. Mesti panjang kalau berhenti. Jangan silap faham. Kalau ini jelaslah mad munfasil. Ada ya, depannya ada hamzah. Kita boleh kenal ini mad munfasil macam mana? Nampak hamzah duduk atas alif. Sama juga pattern yang ni. Hamzah duduk atas alif. Tapi yang ni, ini adalah kalimah yang mana ia dihukum sebagai mad muttasil. Ya? Ayat 29 boleh rujuk dalam surah Al-Maidah yang ke-6. Okey, tuan-tuan dan puan boleh rujuk di situ. Okey, ini mad munfasil lah yang Ustaz merahkan ni, mad munfasil. Dah kenal macam mana mad munfasil? Ada hamzah duduk atas alif. Ini pun juga mad munfasil yang Ustaz merahkan kalimah fi, kerana depannya ada hamzah, lepas hamzah pula ada alif. Ini mad munfasil. Okey. Ini pun sama ya, fi a'naqihim. Sama juga namanya mad munfasil. Okey, yang ni pun yang Ustaz merahkan. Banyaklah dalam Quran ni, banyak mad munfasil ya. Tapi kalau kita tak dapat juga beza antara mad munfasil dengan mad muttasil, kita baca Asim. Kita baca Asim tapi
tak dapat kenal lagi. Yang mana munfasil, yang mana muttasil, macam sama aja. Sekali jawab munfasil padahal muttasil. Cuba teka muttasil, salah juga. Rupanya munfasil. Kan? Yang penting kalau kita, cara nak mudahnya nampak tanda mat aja. Tanda mat atas ni. Tak apalah, tak kenal munfasil, muttasil pun. Yang penting kita kenal mat ini. Kalau kita sambung, panjanglah dia 4 atau 5 harakat. Okey. Ya. Baik. Terusnya mat silah tawilah. Mat silah tawilah yang merujuk kepada ha dhamir bertemu dengan huruf hamzah, ianya dibaca sama dengan mat munfasil dan mat muttasil. Kadar harakatnya ialah 4 atau 5 harakat. Okey, 4 atau 5 harakat. Baik. Jadi kita baca di sini malahu. Kalau nak 5. Akhlada. Okey. Baik, terusnya. Yang seterusnya ialah hukum saktah. Hukum saktah. Tiba-tiba masuk saktah. Baik, senangnya macam ni. Kita nak belajar qiraat Asim ni kan, Syu'bah dengan Hafs. Mana bezanya antara Syu'bah dengan Hafs? Ni dah nampak beza. Iaitu Syu'bah dalam Quran dia tak ada saktah. Kan? Dia tak ada saktah. Kita dah lama dah ngaji Hafs. Biasa kita jumpalah tempat-tempat yang kena saktah kan. Contoh yang popularnya ialah dalam surah Yasin lah kan. Surah Yasin ada tempat yang kita kena baca saktah marqadina hadha tu. Jadi Syu'bah dia tak ada saktah. Semuanya tak ada saktah kecuali tempat-tempat saktah yang pilihan tadi yang kita kata kalau nak sambung dengan nak sambung surah At-Taubah itu bolehlah baca saktah. Okey. Kemudian Hafs dia saktah pada 4 tempat. Okey, Hafs dia saktah pada 4 tempat. Saktah pada 4 tempat. Kita tengok. Ini yang pertama. Dalam surah Al-Kahfi, ya, tuan-tuan dan puan, surah Al-Kahfi ada tempat yang saktah Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Kita boleh saktah di situ. Sekiranya kita nak wasal. Bukan boleh. Mengikut Hafsnya kena saktah. Mengikut Hafs kena saktah kalau tuan-tuan dan puan sambung dengan qayyimah. Tapi kalau kita tak nak sambung, kita memang nak berhenti pada iwaja, walam yaj'al lahu iwaja, maka tak ada lagi saktah di sini. Kita dah boleh bernafas. Okey. Kalau kita baca bacaan Syu'bah, tuan-tuan dan puan sambung, nak sambung dengan qayyimah, maka tak ada saktah. Macam mana nak buat? Walam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyunzira ba'san shadida. Itu kalau baca Syu'bah. Walam yaj'al lahu 'iwajan qayyima, dengan tak ada saktah. Tapi Hafs kena berhenti, kena saktah. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'sa. Itu beza yang pertama, tempat yang saktah surah Al-Kahfi. Sama jugalah. Ya, samalah juga surah Yasin. Sama surah Yasin yang selalu kita baca ayat yang ke-52. Qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina. Di situ kalau kita baca berhenti, selesailah, tak ada saktah apa-apalah kalau berhenti. Haf tak ada saktah, Syu'bah memang tak ada saktah. Kalau sambung Hafs ada saktah. Marqadina saktah, diam sekejap. Tempoh diam itu 2 harakat. Hadama. Okey. Kalau Syu'bah terus saja. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman. Itu kalau baca Syu'bah. Tak ada saktah.
Okey. Terusnya surah Al-Qiyamah ayat 27. Kalau baca hafs ada saktah. Lagipun dah ada petunjuk dah. Dah ada petunjuk pada kita iaitu huruf sin kecil kan atas nun tu. Huruf sin ni kalau orang yang kesilapan juga. Dia ingatkan dia tukarkan nun jadi sin, tukarkan lam jadi sin. Kalla basro. Kalla basrona. Pasal apa basrona? Pasal huruf sin ada tu. Tak, sin itu adalah menunjuk kepada bacaan sakta. Untuk siapa? Untuk imam yang baca sakta. Siapa imam yang baca sakta? Riwayat Hafs. Okey, riwayat Hafs. Jadi kalau kita guna Quran Syu'bah, dia tak adalah sini. Kalau kita ngaji Hafs, baca Syu'bah, tapi baca Quran Hafs, adalah sini. Maka kita kena tahu ya, bacaannya tak ada saktah. Okey, jadi Hafs wa qila man, saktah dulu. Wa qila man, lidah pada nun, makhraj nun. Wa qila man raqa. Okey, kalau baca Syu'bah wa qila marraq, masuk terus ke ra. Wa qila marraq. Dah jadi idgham bila gunnah. Okey. Kalla bal rana ala, itu Hafs. Kalla bal rana. Terus saja kalla barrana ala. Cuma rona tu dia bunyi lain sikit lah. Nanti kita akan sampai bunyinya macam mana. Tapi yang penting ini tak ada sakta. Okey, selesai. Itu bab sakta. Okey, kalau ada apa-apa soalan lah. Ustaz daripada awal tadi jam 8 lagi cakap seorang. Sampai sekarang tak berhenti lagi ni. Tuan-tuan dan puan-puan ada soalan? Ya? Okey, Kak Nita. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya. Masa wajah saktah surah Al-Kahfi tadi 1 dengan 2, wajah Ustaz baca dengan sambung. Dia jadi apa? Wajah qayyimah ke? Saya dengar macam tu. Dia bertanwin. Wajah qayyimah. Oh, ada tanwin. Ada tanwin di situ. Ya. Ada tanwin. Cuma dia tak letak dalam Quran kita, dia tak letaklah tanwin tersebut. Kerana kita bacaan kita dah tukar menjadi apa? Menjadi sakta. Okay. Menjadi sakta. Kan Quran kita dibaca dengan sakta. Jadi kalau kita tengok dalam Quran Quran Syu'bah, letak tanwin di situ. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Kak Noresha. Surah Al-Haqqah tu pun ada macam satu saktah kan, tapi selalu kalau orang cerita-cerita saktah ada 4 saja. Kenapa selalu tak termasuk yang saktah yang ni? Yang Al-Haqqah tu sebenarnya dia pilihan. Nak saktah boleh, tak nak saktah pun boleh. Ma'auna anni maliyah halaka. Yang tu boleh pilih. Kita nak saktah boleh, kita tak nak saktah pun boleh. Sebab itu dia lebih popular kepada 4 ini saja. Tapi tapi dia makruf lah. Maknanya itu bagi Hafs. Bagi Hafs, ya. Maknanya Syu'bah pada ma'auna anni maliyah, yang tu boleh berlaku saktah, harus juga di situ untuk bacaan izhar. Sebab di situ qiraat boleh baca dengan dua wajah, izhar dengan idgham. Ya, izhar boleh, idgham pun boleh dalam surah Al-Haqqah. Tak masukkan dalam ni. Jadi nak tunjuk mungkin tak berapa jelas kerana Ustaz tak masukkan dalam slide, tapi insya-Allah nanti Ustaz tunjuk akan datang lagi jelas. Tapi untuk jawapan secara umum, kenapa Ustaz masukkan 4? Kerana 4 ini tempat yang adalah dipanggil bacaan sepakat. Bagi Hafs kena saktah, manakala dalam Al-Haqqah itu adalah bacaan pilihan. Boleh nak saktah, boleh tak nak saktah pun tak apa. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey, sama.
Okey. Ada lagi? Tak ada. Kalau ada tuan-tuan puan boleh angkat tangan. Okey, kita terus kepada yang berikutnya. Yang kelima. Yang kelima ialah al-izhar dan al-idgham. Tak nak bincang pasal izhar idgham. Yang ni bukan nak bincang pasal izhar fi idgham warna idgham bila warna iklab tak ni lain sikit. Kita ambil yang berbeza bacaan antara Hafs dengan Syu'bah. Dalam bab ini akan dijelaskan bahagian-bahagian yang berbeza antara Syu'bah dengan riwayat Hafs. Okay, antara yang berbeza saja. Manakala tempat-tempat yang tidak dibahaskan di sini menunjukkan bacaan kedua-dua riwayat itu adalah sama. Yang pertama ialah dalam surah Yasin. Surah Yasin. Biasa kita berhentilah kan. Kita berhenti pada ayat pertama. Yasin. Ramailah yang berhenti. Pada sin. Betul pun ada, berhenti tak betul pun ada. Kan? Kenapa Ustaz kata berhenti tak betul? Ada yang baca Yasin, dia tutup mulut aja. Yasin. Tutup mulut. Mana tu berhenti tak betul lah. Sebab apa? Sebab sin tu hujungnya bukanlah huruf mim, hujungnya ialah huruf nun. Maka kena letak makhrajnya di nun. Yasin, lidah pada makhraj huruf nun. Jangan tutup mulut. Itu satu. Baik. Kalaulah kita nak sambung. Kita nak sambung Yasin dengan wal Qur'anil Hakim. Kita nak sambung. Maka di sini Syu'bah dengan Hafs dia berbeza. Antara dua ni dia berbeza. Iaitu kalau Syu'bah dia baca dengan idgham. Ya, Syu'bah baca dengan idgham. Masukkan nun dalam waw. Nun tu duduk kat mana nun? Nun yang ada dalam sin. Ejaan sin ialah sin ya nun. Sin ya nun. Kita eja sin. Ejaan ya alif. Ejaan sin ya nun. Maka nun yang di hujung tu ialah mati. Bila dia mati, bertemu dengan apa depannya? Bertemu dengan huruf waw. Maka bagi Syu'bah, masukkan nun dalam waw. Yasin. Berdengunglah. Sin wal Qur'anil Hakim. Bacaan macam tu. Boleh faham? Ya, itu dia punya lain. Tapi tak apa. Ustaz tak nak campur lagi benda yang belum belajar lagi. Nanti mungkin ada yang tahu, Ustaz, bukan dia kena baca Y. Itu belum sampai lagi. Nanti kita bincang. Kita fokus dulu yang ni, yang bab idgham ni. Yasin. Baru dengung. Kalau nak sambung dengan awal Quran lah. Tapi kalau Hafs dia baca dengan izhar. Izhar. Tuan-tuan dan puan kena nyatakan nun. Yasin. Letak lidah pada nun. Sin wal, baru sebut waw. Yasin wal Quran. Tak ada dengung, tak ada idgham lah, maknanya tak ada idgham lagi di situ. Okey? Okey. Boleh faham yang ni ya? Baik. Kemudian yang keduanya ialah surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam iaitu nun yang kita nak sambung kepada wal qalami. Ya, nun yang nak sambung kepada wal qalami. Biasa kita berhenti. Ya, biasa kita berhenti. Nun. Biasa kita berhenti. Okey. Katakan nak sambung. Boleh ke nak sambung? Boleh. Tak ada masalah. Tapi kita kena tahu cara nak sambung macam mana. Kalau baca Syu'bah, tuan-tuan dan puan-puan kena dengung. Masuk, kena idgham dan dengung.
Nun wal. Masa kata nun itu belum idgham lagi, hanya panjang je. Nun baru tekan pada waw. Bila dah cukup 6, kita tekankan pada huruf waw. Kemudian kalau kita baca haf, kalau kita baca, kita akan baca dan izhar. Nun wal qalami. Okey. Nun wal qalami. Tak ada idgham lagi. Okey. Baik. Terusnya ialah yang ketiga ialah huruf zal yang mati diidghamkan ke dalam ta bagi Syu'bah dan izhar bagi Hafs. Nampak tak? Ada zal ni mati bertemu dengan ta. Bagi kalimah yang ini, ittakhadtu, okey, zal masukkan dalam ta. Sebab tu ta tu ada tasydid. Kalau tuan-tuan dan puan guna Quran Syu'bah, dia letakkan tasydid atas ta. Dan zal tu dia tinggalkan kosong. Tapi bagi Hafs, zal tu dia ada tanda mati atas zal, ta tak ada tasydid menunjukkan bacaan izhar. Itu bezanya. Jadi hati-hati kita baca Hafs, pastikan kita jelaskan dulu zal, ittakhadh, lidah tuan-tuan dan puan kena berada pada makhraj zal. Ittakhadhtu. Kalau baca Syu'bah, ittakhadtu. Ya, ittakhadtu. Zal dah hilang. Lidah kita dah tak letak pada zal lagi. Ittakhadtu. Okey? Baik. Terus kalau kita tengok ni Ustaz senaraikan. Pattern kalimah yang ada zal mati tadi yang bertemu dengan ta. Cuma tak keluar di situ secara full. Tapi zal tu tuan-tuan nampak ya, zal tu semuanya mati tu. Cuma sini di skrin ni di PowerPoint Ustaz tak nampak zal mati. Ini matilah ya. Jadi ini pattern yang mana kalimah ittakhadhtu zal mati bertemu ataupun ittakhadhta ataupun ittakhadhtum ataupun attakhadhtum. Okey? Lattakhadhta, afattakhadhtum, akhadhtu, mana-mana tempat dalam Quran boleh ingat, Syu'bah baca idgham, Hafs baca izhar. Izharkan apa? Idghamkan apa? Izharkan zal. Idghamkan zal bagi Syu'bah. Baik. Itu yang ketiga. Ini contohnya tuan-tuan dan puan-puan, tengok contohnya ini daripada surah Al-Baqarah. Misalnya saya ambil surah Al-Baqarah ya. Baik. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma ittakhadh. Kalau baca Hafs, dia clear betul-betul. Zal, makhraj zal tu lidah kita letak pada zal. Thumma ittakhadhtum. Kalau baca Syu'bah, thumma ittakhadtumu. Nampak zal tu masuk dalam ta. Dalam kita talaki qiraat Asim, kita talaki dengan guru kita qiraat Asim, kita nak baca Hafs dulu ke nak baca Syu'bah dulu? Di sini tuan-tuan dan puan-puan, biasanya asatizah akan ajar kita akan jadikan Syu'bah itu sebagai pilot. Sebab nama dia duduk atas awal daripada Hafs. Dalam susunan nama imam, Syu'bah duduk atas, lepas tu baru Hafs. Jadi pilotnya ialah Syu'bah. Maka tuan-tuan dan puan baca track Syu'bah. Wa'adna Musa 40 lailatan thumma ittakhadtumul ijl. Sampai situlah. Misalnya sampai situ, tak nak habiskan. Lepas tu ulang balik, shortcut ambil di summa ittakhadh. Itu untuk Hafs.
ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Itu salah satu cara kalau kita nak gabungkan talaki kita itu Syu'bah dengan Hafs. Ada setengah orang tu dia nak talaki Syu'bah saja. Dia bawa Syu'bah terus. Kan? Sebab apa? Sebab Hafs dia dah lama dah khatam. Masa sekolah menengah dulu dah lama dah khatam. Jadi dia nak baca Syu'bah dah. Okey. Jadi dia baca Syu'bah saja. Bawa track Syu'bah sajalah. Kalau di sini terus baca idgham lah. Summa takhattumul ijla. Ya. Ada yang dah khatam dah dulu Hafs, tapi sekarang ni dia nak baca dua-dua. Dia nak tengok dah boleh nampak lagi perbezaan antara Syu'bah dengan Hafs. Okey. Ini contohnya juga, banyaklah contohnya. Baik, terusnya yang ke-6, tajuk yang akhirlah rasanya untuk malam ni, insya-Allah. Saya pun sediakan untuk sampai tajuk yang ke-6. Fathah dan imalah. Sekarang ini kita nak bincang pasal fathah dan juga imalah. Okey. Pertamanya ialah istilah. Sebab sebelum ni Ustaz dah bentang Hamzah, kiraat Hamzah dah bentang, kiraat yang riwayat Qalun pun dah, Warash pun dah. Definisi kepada fathah dan imalah kita dah jelaskan sebelum ni lah. Ya. Jadi Ustaz ringkaskan di sini, sebutan fathah itu merujuk kepada apabila kita menyebut huruf-huruf yang berbaris atas, maka ia merujuk kepada mulut kita dibuka. Mulut kita dibuka. Bata, saja, ha, khoda, daro. Itu menunjuk mulut kita buka. Okey, itu dipanggil fathah. Bacaan fathah maknanya bacaan bunyi macam itulah. Musa, Isa, wadduha, saja, qala. Okey? Baik. Manakala sebutan imalah pula, istilah imalah pula rasanya tak asing juga bagi kita yang dah belajar Hafs. Kerana dalam bacaan Hafs kita pernah baca, dalam bacaan Hafs kita dah belajar satu tempat yang dibaca dengan imalah. Okey, poinnya di situ, satu tempat dibaca dengan imalah. Soalnya imalah tu apa? Imalah tu maknanya condong. Ya. Condongkan bunyi yang condongkan bunyi baris fathah itu, bunyi baris fathah, bunyi ba, kita condongkan ba ke arah bunyi b, ke arah, bukan bunyikan b. B itu maknanya ba baris bawah. Bunyi ba baris atas. Kalau bunyi b, ba baris bawah. Jadi daripada ba baris atas bunyi ba, condongkan ke arah ba baris bawah b, maka ianya bunyinya ialah b. Macam tu. Ba, b, baru b. Ta, t, baru ti. Ra, re, baru ri. Nampak tak? Itu kalau kita pecah kepada 3, ada fathah, ada imalah, ada kasrah. Kasrah tu bagi bawah. Tapi kalau kita pecah kepada 4, iaitu di bahagian imalah tu bahagi lagi kepada 2. Imalah mana tadi contoh. Puan-puan nak ni kalau condong sedikit, maka dipanggil imalah surah. Surah tu kecil. Surah kan, ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubra. Jadi condong sedikit, condong yang kecil dipanggil surah. Maka dia bunyinya seperti yang Ustaz dah tunjuk contoh tadi. A, B, T, C, R, J, H, K. Itu condong yang sedikit. Itu condong yang sedikit, dia tak bunyi macam tu. Dia bunyi B, T, C, J. Dia bunyi macam tu. Itu condong sedikit. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu condong sedikit. Manakala kalau kita condong yang banyak,
condong banyak dipanggil imalah kubra. Di bunyi yang imalah kubra, contoh awal tadi. A, B, T, C, wadduhi, wallaili idza saji, ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Itu contohnya bunyi imalah kubra. Bukan nak kata Syu'bah baca gitu. Ini sebagai definisi kepada imalah. Boleh jelas ya? Faham ya? Tentang imalah. Okey. Sekarang ni kita nak tengok di manakah tempat-tempat yang dibaca imalah bagi Syu'bah dengan Hafs. Secara keseluruhannya antara Syu'bah dengan Hafs, Syu'bah banyak tempat yang dibaca dengan imalah. Manakala Hafs hanya satu tempat saja yang dibaca imalah. Nanti kita akan jumpa dan rasanya semua dah maklum. Imalah satu tempat yang dibaca dengan Hafs satu tempat dibaca dengan imalahnya ada pada surah Hud. Nanti kita jumpa ya. Baik. Tempat yang pertamanya ialah daripada surah At-Taubah ayat 109 kalimah harin. Bagi Imam Syu'bah bacaannya imalah, bunyi imalah di sini ialah hirin. Amman assasa bunyanahu ala syafa jurfin hirin fanhara bih. Itu bunyinya. Hirin. Hirin. Ya? Itu bacaan imalah. Okey. Baik. Boleh faham ya? Hirin. Dalam Quran Syu'bah dia letak bulat di bawah ha tu. Ada nampak tak? Daripada Quran Syu'bah lah ni. Ada tanda bulat macam ni, senanglah. Kalau kita guna Quran Syu'bah senang. Dah ada petunjuk ni, dah ada signboard dia tu. Baca mengikut petunjuknya. Tapi signboard ni pun kena faham juga. Kan? Ada signboard tak faham maksudnya, susah juga. Kan? Okey. Itu satu. Yang keduanya dalam surah Al-Mutaffifin. Kalimah rona yang Ustaz sebut tadi tentang bahaskan tentang saktah tadi. Rupanya Syu'bah dibaca lain daripada tak saktah. Rona dia imalahkan. Kalla barrina ala qulubihim. Nampak tak? Beza Hafs. Kalla bal. Ada saktah. Ada saktah tu satu. Rona dia baca fathah. Dia tak imalah. Okey. Sekali lagi ya. Syu'bah tak ada saktah dan ada imalah. Kalla barrina ala qulubihim. Okey, Hafs pula. Kalla bal rana ala qulubihim. Kenapa boleh jadi berbeza bacaan antara Hafs dengan Syu'bah sedangkan gurunya sama iaitu Asim? Dah jawab pun tadi. Ingat tak? Kenapa boleh beza? Sebab Asim ajar kepada Hafs mengikut guru dia Abdul Rahman Sulami. Dia ajar kepada Syu'bah mengikut apa yang dia ambil daripada guru dia namanya Zir bin Hubaish. Jadi penyampaiannya berbeza kerana pengambilan daripada guru yang berbeza. Okey. Terusnya surah Al-Isra. Kalimah wana'a. Kalimah wana'a hanya dalam surah Al-Isra sahaja. Ayat 83, sebab wana'a dalam surah yang lain pun ada juga. Jadi hanya surah Al-Isra dia baca dengan imalah. Imalahnya ialah imalah huruf hamzah. Bukan huruf nun. Dia imalahkan huruf hamzah. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'i bi janibih. Wana yang tu fathah. Wana bi janibih. Okey, kena kontrol sikitlah. Kalau tak kontrol mungkin kita dah terheret sampai di nun. Wa ni sampai nun jadi imalah. Wa ni itu boleh tahan lagi.
Kalau lagi dahsyat dia sampai wow dia imalah, awal-awal lagi dah kuana level. W ni A, itu lagi teruk lah. Ya. Kalau baca macam tu. W ni A, itu salah. Hamzah saja. Kalimah ini ada yang baca imalah pada hamzah saja, ada yang imalah nun dengan hamzah. Ya. Okey. Baik, itu surah Al-Isra. Okey, ini pula kalimah adraka. Banyak dalam Quran yang kita jumpa kalimah adraka. Mana-mana tempatlah bagi Imam Syu'bah dia imalah kalimah ini. Wa ma adrika. Kalau kita baca surah Al-Qari'ah dah boleh dah pandai dah baca Syu'bah rasanya. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adrika mal Qari'ah. Dah jadi Syu'bah dah tu. Bukannya susah nak jadi Syu'bah, buat bunyi gitu je. Kan? Lepas tu ulang balik sebab kita kan baca dua-dua riwayat, kalau baca dua-dua lah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yang awal tadi Syu'bah, yang kedua tu Hafs. Okey. Baik. Terusnya. Tanya terus ya kalau nak tanyalah. Ini kalimah ra'a. Kalimah ra'a diimalahkan ra dan hamzah. Ra baca imalah, maka bunyinya re. Hamzah tu dibaca imalah, bunyinya e. Re e. Re e. Apa tak? Falamma janna alaihi al-lailu ri'i kaukaba. Itu siapa baca gitu? Bah. Okey, kemudian ulang balik. Hafs. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Ra'a ni ada banyak dalam Quran. Okey, jadi dia imalahkan ra dengan hamzah sekali. Ri'i. Baik. Ini juga kena hati-hati. Kalaulah depan dia ada huruf yang mati, tengok contoh yang ni. Ini saya ambil daripada surah Al-An'am, ayat juzuk yang ke-7, ada kalimah ayat ini. Kalaulah depan kalimah ra'a ada huruf mati, di sini huruf yang matinya huruf lam. Ra'al qamar. Nampak tak? Ra'al qamar, lam tu mati, maka Imam Syu'bah hanya imalahkan huruf ra sahaja. Falamma ri'al qamar. Falamma ri'al qamar. Dia dah tak boleh baca dengan imalah pada hamzah. Kalau kita baca sambung, depannya ada lam yang mati atau apa-apa huruf yang matilah. Ri'al qamar. Kalau tadi ra dengan hamzah baca imalah. Kenapa boleh dia baca imalah dua-dua? Sebab selepas ra'a ada huruf kaf yang berbaris. Ri'i kaukaba. Okey. Yang ni ri'al qamar. Okey. Baik. Jadi saya rasa ada lagi beberapa kalimah yang dibaca imalah bagi Imam Syu'bah. Jadi saya rasa setakat kalimah ini aja dulu untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung berkenaan dengan tajuk Fathah dan Imalah pada sesi nanti, dan insyaAllah mungkin selesai untuk pertemuan yang kedua. Belum selesai, mungkin masuk yang ketiga sedikit, terus kepada praktikal dan sebagainya, kita tengok macam mana. Mudah-mudahan perkongsian pada malam ini sedikit banyak yang Ustaz sentuh dari awal tadi tentang basmalah, kemudian tentang mat dan qas, kemudian kita bincang sedikit tentang dengan idgham, dan juga sentuh pasal saktah, dan kita akhiri dengan bab fathah dan imalah. Jadi rasanya taklah terlalu berat untuk kita nak faham ataupun nak ingatkan apa yang dibincangkan pada malam ni, ya, insya-Allah. Jadi yang pentingnya Ustaz buat kesimpulan, Syu'bah ni memang senang saja bacaannya, tak ada susah sangat banding dengan riwayat-riwayat yang lain. Riwayat-riwayat yang lain pun sama juga, tak adalah yang susah sangat, semuanya senang-senang. Kalau tuan-tuan
pentingnya istiqamah, belajar sedikit-sedikit dan cuba buka orang panggil buka hati kita untuk kita terima, untuk kita belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran yang lain, ilmu-ilmu qiraat. Ustaz nak tanya sikit Ustaz. Boleh dah. Yang imalah tadi, Yasin ke ada imalah tak ya tu Ustaz? Yasin ada tapi belum sampai lagi. Okey, terima kasih. Okey, sama. Ada tu. Kita tajuk Fathah Imalah ni belum selesai lagi. Kita akan sambung pada pertemuan akan datang ya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kita belajar qiraat yang lain, saya ulang sekali lagi, kita belajar qiraat yang lain sebenarnya dia akan lebih mantapkan bacaan hafz. Itu pengalaman Ustaz sendirilah. Kita boleh rasa kita boleh baca dengan kemas, boleh baca dengan baik riwayat hafz kerana kita ada maklumat-maklumat atau ilmu-ilmu qiraat yang lain. Kita lebih baca tu lebih berhati-hati. Kenapa? Bila kita baca kita ingat, kalau buat begini jadi qiraat lain, kalau baca begini jadi qiraat lain. Jadi kita akan straight kepada track untuk hafz. Di samping itu tahu qiraat ataupun riwayat yang lain untuk kita ajarkan lebih-lebih lagi kalau asatizah ilmu, kerana di sana anak-anak murid ini kadang-kadang mereka lebih laju dia bukan belajar dengan kita seorang, dia belajar dengan guru ni, guru tu, dia belajar dengan kita hafz, rupanya dia belajar juga dengan guru lain qiraat ni. Jadi kita ni asatizah dah, hanya fokus kepada hafz saja, jadi kita agak ke belakang sikitlah. Tapi ialah dari segi nak beramal hafz tu memanglah itulah menjadi amalan bacaan kita dalam solat ataupun bacaan harian. Cuma nak disebutkan ialah ilmu Al-Quran itu terlalu luas. Kita tak rugi kalau kita tambah ilmu berkaitan dengan Al-Quran kerana Nabi sebut khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik kamu belajar Quran dan mengajarkannya, insya-Allah. Jadi setakat dulu untuk malam ni. Kita berhenti di sini dulu. Mudah-mudahan dapat bertemu lagi pada minggu hadapan. Panjang umur, sihat walafiat, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, cahaya petunjuk dan rahmat kepada kami. Ingatkan kami ya Allah apa yang kami lupa daripada Al-Quran. Ajarkan kami ya Allah apa yang belum kami tahu daripada Al-Quran. Bila kami Allah kekuatan agar kami dapat belajar Al-Quran, mengajar Al-Quran, baca Al-Quran sepanjang malam dan siang. Jadilah Al-Quran sebagai syafaat kepada kami Allah. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Syukran Ustaz. Ustaz. Terima kasih Ustaz.